Pertama sekali ialah latar belakang negara. Negara yang telah dipilih ialah Amerika Syarikat dan juga Jepun. Amerika Syarikat merupakan sebuah negara yang terletak di benua Amerika. Amerika Syarikat merupakan sebuah negara yang berstatus maju. Perkembangan ekonominya mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Mereka merupakan negara kuasa besar dalam ekonomi dunia. Jepun pula merupakan negara yang terletak di Asia Timur. Jepun berhampiran ataupun berjiran dengan negara China, Korea dan juga Rusia. Seterusnya kita beralih pula kepada latar belakang ekonomi bagi kedua-dua negara yang dipilih, iaitu negara Jepun dan juga negara Amerika Syarikat. Kedua-dua negara ini menunjukkan perkembangan ekonomi yang pesat dan telah pun menjadi kuasa ekonomi yang besar sejak bertahun lamanya. Terusnya latar belakang politik. Yang pertama adalah negara Jepun. Politik Jepun dilaksanakan dalam kerangka monarki berperlembagaan parti yang dominan. Maharaja adalah ketua negara dan Perdana Menteri adalah ketua kerajaan dan ketua kabinet yang mengarahkan cabang eksekutif. Politik di Jepun dalam tempoh selepas perang sebagian besarnya dikawal oleh Parti Liberal Demokratik (LDP) yang telah berkuasa hampir berterusan sejak penubuhannya pada tahun 1955. Yang kedua adalah negara Amerika Syarikat. Amerika Syarikat merupakan negara demokrasi berperlembagaan dengan sistem pentadbiran 3 lapisan dan institut kehakiman bebas. Terdapat 3 peringkat iaitu persekutuan, negeri dan kerajaan tempatan yang mempunyai badan legislatif. Negara ini mengamalkan sistem persekutuan di mana kerajaan pusat dan negeri berkongsi kuasa. Seterusnya kita beralih kepada negara Jepun yang mencatat kadar keluaran negara kasar Jepun iaitu 5.458 trilion. Dan ia menunjukkan kadar pertumbuhan yang tidak statik. Kadar keluaran negara kasar di Amerika Syarikat ialah 26.462 bilion USD. Berikut merupakan laporan kadar pertukaran mata wang Malaysia terhadap negara Amerika Syarikat dan juga Jepun. Berdasarkan laporan kadar pertukaran mata wang Malaysia terhadap negara Amerika Syarikat dan juga Jepun, dapat dilihat bahawa negara Jepun telah menunjukkan purata sebanyak 1.41 yen, manakala negara Amerika Syarikat pula adalah sebanyak 5.75 dolar. Berikut merupakan nilai purata bagi negara Amerika Syarikat sepanjang tahun 2018 sehingga 2023. Manakala ini pula adalah nilai purata bagi mata wang Jepun. Dapat dilihat kedua-dua negara ini mempunyai nilai mata wang yang kukuh dan juga stabil. Impak COVID-19 terhadap kestabilan mata wang. Sejak 2019 yang lalu, dunia telah dilanda dengan wabak penyakit iaitu COVID-19 yang banyak mendatangkan implikasi buruk terhadap sesebuah negara, terutamanya dalam sektor ekonomi. Hampir seluruh dunia menjalankan operasi Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di setiap negara yang di mana tiada lagi pergerakan bebas ke sesuatu tempat dan aktiviti pelancongan juga dibatalkan. Apabila perkara ini berlaku, ianya akan menyebabkan berlaku kejatuhan kuasa beli oleh masyarakat dan secara tidak langsung menjejaskan kestabilan mata wang negara. Oleh itu, jelaslah bahawa COVID-19 ini sememangnya mendatangkan kesan yang buruk terhadap ekonomi sesebuah negara kerana ianya sudah pasti akan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Berkenaan impak politik semasa dapat dibahagikan atau dibincangkan melalui dua negara iaitu Amerika Syarikat dan juga Jepun. Faktor semasa di Amerika Syarikat adalah faktor kukuhnya hegemoni USD ini selain keterbukaan dan keterusan pasaran kewangan di Amerika Syarikat serta kebijaksanaan mereka dalam mengawal situasi geopolitik dunia. Seterusnya, Amerika Syarikat sentiasa menjadi kuasa besar utama dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua di mana banyak negara bergantung kepadanya dari segi bantuan, keselamatan dan juga sokongan diplomatik. Selain itu, akses terhad kepada pasaran kewangan antarabangsa, sekatan ke atas kebolehtukaran mata wang dan kebimbangan mengenai keterusan serta kestabilan sistem kewangan adalah punca mengapa politik Amerika Syarikat kekal kukuh.
Selain daripada itu, impak politik semasa di Jepun pula dapat dilihat apabila Tokyo mengeluarkan bon samurai kepada Malaysia dengan sokongan daripada Japan Bank of International Cooperation JBIC. Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe telah memberi komitmen kerajaannya untuk memberi pinjaman sehingga 200 bilion yen bersamaan 7.4 bilion ringgit kepada Malaysia dalam usaha untuk menyelesaikan hutang. Seterusnya, Malaysia dan Jepun juga bersetuju untuk meningkatkan kerjasama melibatkan pengangkutan rel Malaysia dengan menggunakan kepakaran JR Kyushu Railway Company dan JR Freight Railway Company milik Jepun. Jelasnya, impak politik semasa antara Amerika Syarikat dan juga Jepun telah mempengaruhi kestabilan mata wang masing-masing. Impak polisi kerajaan antara kerajaan Jepun dan juga kerajaan Amerika Syarikat terbahagi kepada 5 elemen. Yang pertama, menghadkan percetakan mata wang. Yang kedua, memperdalamkan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia dan mengutamakan kebajikan rakyat. Yang keempat, memperbaharui pembangunan negara. Yang kelima, mengawal hubungan perdagangan. Cabaran terhadap cadangan menjalankan pelaburan. Sekiranya menjalankan pelaburan di negara Amerika Syarikat, ianya akan mengundang kepada beberapa cabaran iaitu polisi dan prosedur, di mana ia akan berdasarkan Undang-Undang Amerika Syarikat, percukaian dan juga sesetengah industri tertentu. Yang kedua adalah perubahan dasar luar negeri. Ianya akan memberi ketegangan geopolitik yang mencipta risiko, ketidakpastian dalam pelaburan dan juga impak signifikan terhadap perniagaan. Bagi negara Jepun pula, ia akan kenakan inflasi, di mana ia akan mengganggukan aktiviti ekspor dan import barangan dan pendapatan sesetengah pelabur yang semakin berkurang. Seterusnya, bagi cadangan keberkesanan pelaburan, kami bercadang agar negara terus melabur di Amerika Syarikat dan Jepun. Hal ini kerana kedua-dua negara ini menunjukkan perkembangan ekonomi yang cemerlang. Seperti yang kita tahu, Amerika sememangnya sebuah kuasa ekonomi yang besar dan Jepun pun mengalami sedikit kemerosotan, tetapi negara ini terus mencari cara agar ekonomi mereka dapat dipulihkan.